Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Damia. Sebelum kami memulakan presentation, izinkan saya untuk mengenalkan diri serta ahli grup saya. Saya adalah Anis Natasha Alia. Ahli grup saya adalah Erna Nushuhaila, Hani Sulha, Nurul Faraheza serta Syazani Zuhaira. Dalam video presentation ini, kami akan menerangkan tentang krisis alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Natasha Alia binti Muhammad Azlan. Saya akan menerangkan tentang definisi alam sekitar serta jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Alam sekitar adalah sangat penting bagi manusia dan haiwan. Akan tetapi, alam sekitar pada masa kini semakin tercemar disebabkan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan pencemaran di atas muka bumi ini. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar, kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan definisi alam sekitar. Okey, baiklah. Alam sekitar adalah segala benda yang hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi dari permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Macam contoh kita manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, kehidupan laut dan sebagainya yang hidup secara semula jadi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menerangkan jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang pernah kita alami ataupun kita hadapi sendiri, terutamanya di negara Malaysia. Antaranya adalah pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah berlakunya disebabkan oleh sampah sarap dan sisa pembuangan makanan dan bahan toksik yang dibuang secara merata tempat, terutamanya di bahagian tanah. Macam contoh penggunaan plastik dan kita menanamnya, dan penggunaan plastik yang terlampau banyak digunakan mampu memberi kesan sampingan yang buruk kepada tanah. Seterusnya, yang kebiasaan yang sering dihadapi oleh negara Malaysia itu sendiri iaitu pencemaran air, di mana berlakunya terdapat kebocoran pembuangan bahan kimia dari kilang yang terus ke laut dan pembuangan sampah serta sisa makanan ke dalam laut. Ini kerana mampu memberikan kesan yang buruk terhadap kehidupan marin dan air dan kualiti air itu sendiri. Selain itu, pencemaran udara juga dikategorikan sebagai jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Ini kerana pembebasan bahan kimia yang berbahaya atau benda asing yang lain ke dalam atmosfera, contohnya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Yang sebenarnya bahan-bahan ini mampu memberi kesan sampingan kepada masyarakat. Segelintir masyarakat tidak tahu bahawa pencemaran bunyi juga sebenarnya mampu menyumbangkan kepada pencemaran alam sekitar. Ini kerana bunyi bising yang melebihi daripada 80 ADB yang keterlaluan sehingga menyebabkan sakit telinga, malah mampu mengganggu kehidupan masyarakat setempat kerana terlampau bising dan tidak boleh melakukan apa-apa jenis tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sulha binti Abdul Fattah 2021122361. Saya akan menerangkan tentang punca-punca pencemaran alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, pencemaran terbahagi kepada 4, iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi. Pertama sekali, saya akan menerangkan berkaitan punca pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi kebanyakan disebabkan oleh pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing yang lain ke dalam atmosfera. Contohnya, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan, pembakaran sampah dan kilang industri. Seterusnya, yang kedua adalah punca pencemaran air yang datangnya daripada kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi hingga mengubah kandungan, keadaan dan warnanya sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik.
Contohnya pembuangan sampah atau sisa pembuangan kilang ke dalam sungai dan laut. Seterusnya yang ketiga adalah punca pencemaran tanah yang disebabkan oleh peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah, sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakikat. Contohnya, pembuangan sampah sarap seperti plastik, pembuangan sisa-sisa kilang ke dalam tanah dan sebagainya. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu punca pencemaran bunyi yang berlaku disebabkan oleh bunyi bising daripada kenderaan di jalan raya yang terlampau banyak, terutamanya ketika waktu bekerja. Dan selain itu, bunyi jentera berat di tapak pembinaan menyumbang kepada masalah pencemaran bunyi sehingga melebihi had undang-undang bunyi di Malaysia iaitu 80 ADB. Ramai orang pada masa kini sedar akan kemerosotan alam sekitar akibat kesan negatif. Kemerosotan alam sekitar telah mencapai krisis dan boleh dianggap sebagai bencana. Berikut adalah kesan pencemaran alam sekitar. Kesan kepada tumbuhan. Tumbuhan akan mengalami kerosakan nekrosis iaitu guguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna dan pertumbuhan yang terbantuk. Kesan ini akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi dan juga keseimbangan ekosistem akan terjejas. Selain itu, kesan kepada kehidupan manusia. Sekiranya berlaku pencemaran udara, manusia akan mengalami sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Seterusnya, kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, daripada sumber tumbuhan akan tercemar. Kemudian, pencemaran alam sekitar juga akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan manusia mengalami kanser kulit. Pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di bahagian kutub bumi. Hujan asid juga dikatakan kesan daripada pencemaran alam kerana ianya berlaku daripada asid-asid atau asap yang dikeluarkan dari kilang. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa kehidupan. Ianya juga akan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang serta tidak subur lagi. Seterusnya, kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar, yang pertama, kita perlulah sentiasa memastikan kualiti udara sentiasa dalam keadaan yang terbaik, di mana ini membolehkan kita berasa tenang dan selesa kerana menghirup udara yang segar dan berkualiti sekiranya tiada berlaku pencemaran di sekeliling kita. Seterusnya, suhu udara menurun dan tidak berlaku pemanasan yang terlampau, di mana cuaca panas dan kering akan disebabkan oleh kenaikan suhu dapat dielakkan dan membolehkan kita menjalani kehidupan dengan cuaca yang baik. Yang ketiga, dapat mengelakkan tempat pembiakan serangga, di mana persekitaran yang bersih dapat menghalang haiwan seperti lalat, nyamuk, tikus daripada membiak dan menyebarkan penyakit kepada manusia. Sekiranya ia berlaku makna penyakit yang akan datang seperti denggi, demam panas dan sebagainya. Yang keempat,
habitat flora bertambah banyak dan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Ini memberikan suasana persekitaran yang sejuk dan nyaman serta berfungsi untuk menstabilkan suhu persekitaran. Ia juga bertujuan mengurangkan kesan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida. Seterusnya, kita pergi kepada langkah untuk mengatasi krisis alam sekitar. Antara inisiatif yang kita boleh lakukan sebagai masyarakat ialah pertama, mengadakan kempen yang menitik beratkan kesihatan alam sekitar seperti kempen hadkan penggunaan beg plastik dan kempen cintai sungai kita. Kedua, memperbanyakkan penghasilan teknologi yang mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ketiga, memperkenalkan pendidikan alam sekitar pada setiap golongan masyarakat, terutamanya mereka yang di bangku sekolah. Misalnya, ibu bapa mendidik anak-anak mereka untuk tidak membuang sampah keluar tingkap kereta. Kemudian, ini pula antara tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Pertama, mewujudkan satu piawaian yang ketat di mana setiap industri pencemar dikawal dan dikecilkan had jumlah bahan pencemar yang boleh dilepaskan. Kedua, mengenakan caj atau bayaran secara langsung terhadap industri yang melepaskan bahan pencemar. Akhir sekali, meningkatkan bajet kerajaan dalam inisiatif pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar agar dapat mengekalkan kelangsungan biodiversiti di masa akan datang. Kesimpulannya, sudah jelas bahawa pencemaran alam sekitar mempunyai banyak kesan buruk kepada dunia hari ini. Di dalam Al-Quran juga telah disentuh di mana ia melarang sama sekali manusia daripada mendatangkan kemudaratan kepada bumi ciptaan Allah SWT ini. Kita seharusnya mula bekerja keras untuk melindungi alam sekitar yang sedang musnah secara perlahan-lahan ini dengan melakukan pelbagai inisiatif yang berkesan. Ini kerana manusia tidak boleh lagi menunggu sehingga alam sekitar menjadi benar-benar kritikal untuk mengambil tindakan kerana semuanya mungkin sudah terlambat dan tidak dapat diselamatkan lagi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.